Testing. Testing. Lina, boleh mula dah ke? Boleh dah? Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat muslimat sekalian, saudara sesama Islam, insya-Allah pada petang ini saya bersama dengan puan-puan. Kita buka dulu dengan Ummul Quran surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa bihi nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tamin bil khair. InsyaAllah kita sambung dengan satu doa, dipanggil doa kesempurnaan. Doa kesempurnaan dalam hidup kita seharian ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu ya Allah, daripada segala kebaikan yang segera ataupun kebaikan yang akan datang. Ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Kebaikan itu yang kami tahu mengenainya ataupun yang kami tidak tahu mengenainya. Wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon berlindung kepadamu ya Allah, daripada segala kejahatan, daripada segala keburukan, daripada segala kelalaian, sama ada yang segera ataupun yang akan datang. Ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Keburukan itu, kelalaian itu, kejahatan itu, sama ada yang kami tahu mengenainya ataupun yang kami tidak tahu mengenainya. Wa nas'alukal jannah, dan kami juga mohon syurgamu ya Allah. Wa ma qarraba ilaiha, dan apa-apa jua yang mendekatkan kepada syurgamu. Min qaulin aw amalin, sama ada berbentuk perkataan ataupun amalan. Wa na'udzubika minan nar, dan kami mohon berlindung dari dimasukkan ke dalam neraka-Mu ya Allah. Wa ma qarraba ilaiha, dan apa-apa jua yang mendekatkan kepada neraka-Mu. Na'udzubillahi min zalik. Min qaulin aw amalin, sama ada berbentuk perkataan ataupun amalan. Wa nas'aluka minal khairi ma sa'alaka 'abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami juga memohon kepadamu ya Allah, kebaikan-kebaikan yang pernah dipohon, yang pernah diminta kepadamu oleh hamba-Mu, Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nasta'izuka mimma sta'adzaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami juga mohon berlindung kepadamu ya Allah, daripada perkara-perkara yang pernah diminta berlindung kepadamu oleh hamba-Mu, Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'aluka ma qadaita lana, dan kami juga mohon kepadamu ya Allah, apa-apa jua ketetapan takdir-Mu, qada dan qadar-Mu kepada kami semua, min amrin, di dalam apa jua urusan, an taj'ala akibatahu rasyada, mudah-mudahan natijah ataupun akibat daripada ketetapan-Mu itu ia semuanya baik untuk kami dan kami boleh menerimanya dengan hati yang redha. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada petang ini ketentuan Allah, saya bersama dengan puan-puan, saya mengadu-adukan tuan rumah Puan Nurlina dan
suaminya sebagai ketua kampung di kawasan Puan-Puan yang sudi untuk memberi peluang kepada saya bersama dengan perempuan pada petang ini. Saya datang daripada Bandar Baru Bangi. Nama saya Ustazah Rodiah binti Idris. Telah berada di Muar ni 3 hari. 3 hari dah, alhamdulillah. Saya berkerjaya sebagai guru di sekolah menengah di Kajang, tempat tinggal saya di sana di Bandar Baru Bangi. Alhamdulillah, saya memang sangat cenderung dengan kumpulan muslimat di kawasan tempat saya. Jadi ke mana-mana saya pergi pun saya sangat suka kalau boleh berkongsi-kongsi dengan muslimah di Masjid Surau. Memang itulah mungkin tugas kita yang Nabi, yang Allah sebut waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Apakah perkataan yang terbaik sekali? Yang Allah sebut Rasul waman ahsan. Apa dia kata-kata terbaik? Mimman da'a ilallah. Perkataan yang terbaik sekali ialah mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sehubungan dengan itulah saya sangat cenderung suka bersama dengan khususnya muslimat di masjid-masjid dan surau. Selain saya berkerjaya sebagai guru, saya juga mengajar di masjid dan surau di tempat saya. Alhamdulillah, saya biasa dengan kakak-kakak, ada yang pangkat mak, umur 70 tahun pun ada. Dan selain itu saya juga sebagai pekta. Pekta ni pembimbing haji untuk tanah air. Kalau di kalangan di tempat saya lah, kalau musim haji sebelum PKP dulu, saya salah seorang yang memberi ceramah lah kita kata untuk jemaah yang pergi haji dan umrah. Tapi lepas PKP banyak benda tercat semua, jadi benda tu terstop di situ. Selain itu, sejak PKP juga alhamdulillah saya banyak buat kelas online. Antaranya yang berterusan saya jalankan itu kelas tajwid. Kelas tajwid yang dianggotai, yang dimasuki link tu dari seluruh Malaysia. Johor pun banyak. Kelantan, Terengganu, seluruh Malaysia sebab kita guna Google Meet. Google Meet, kita bertemu di Maya. Alhamdulillah, hampir setahun. Ramai yang hadir, alhamdulillah maksima 250 orang. Tapi yang setiap hari istiqamah tu ada dalam 150 orang. Jadi memang alhamdulillah saya seronok bersama perempuan, mudah-mudahan ada sedikit manfaat yang kita boleh ambil hasil daripada musafir saya ke sini. Saya pun kenal Nurlina dalam 2 minggu, orang bisnes kan, siapa tak kenal. Perempuan si kenal dengan kuih yang dia buat, biskut. Kami pun terpanggil kemari membeli juga kuih dia sikit sebanyak. Alhamdulillah. Jadi pada petang ini perkongsian yang saya nak lontarkan pada perempuan, benda-benda yang simple untuk kita sama-sama fikir. Untuk kita sama-sama fikirkan bagaimana kita nak kenali diri kita. Bagaimana untuk mengenali diri kita. Kita rasa kita macam kenal diri kita, tapi sebenarnya kalau kita kenal diri kita, insya-Allah doa yang saya pohon bersama dengan perempuan tadi, antaranya kita minta, ya Allah ya Tuhan kami, Allahumma inna nas'aluka minal khairi. Kita minta segala kebaikan. Kebaikan itu sama ada yang cepat ataupun yang akan datang. Jadi apa benda khair itu? Kebaikan itu. Macam kenapa kadang-kadang kita rasa aku ni susah sangat nak buat benda baik. Kita rasa diri kita. Dan kadang-kadang kita rasa kita buat baik dah. Lepas tu kita rasa macam heran pula, kenapa orang tu tak nak buat benda baik? Aku boleh je. Ini persoalan-persoalan yang mungkin sering timbul. Tetapi andai kata kita mengenali diri kita dan kita mengenali setiap yang Allah jadikan, khususnya manusia ini, kita manusia yang Allah jadikan, inna khalaqnakum
Sesungguhnya Allah kata, sesungguhnya kami telah menjadikan manusia ini ada tujuan dia, ya. Inna khalaqnakum, ya, li ta'arafu, untuk saling kenal mengenal. Jadi kadang-kadang kita kenal orang ni panggil macam ni, orang ni panggil macam ni, macam-macam ada. Kita pun pening tengok perangai orang yang macam-macam. Jadi sebenarnya kalau kita mengenali diri kita dan orang itu pun mengenali diri dia, tidak ada timbul kehairanan apa-apa. Jadi pada petang ni saya nak sharing dengan perempuan untuk kita kenali diri kita, ya, selain daripada kita selalu dengar dalam tazkirah, di mana-mana ulasan yang dibuat oleh penceramah pun saya rasa ramai yang datang kat sini, ya. Macam-macam yang kita dengar, okey, alhamdulillah. Tapi kita cuba balik review. Kita ni pergi solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Maksudnya segala rukun Islam tu kita buat terbaik, tapi pernah tak kita rasakan, kita kenal tak diri kita? Ya, ini yang saya nak bawa pada petang ini. Kenali diri kita. First kali saya nak sebut, Allah jadikan kita dengan 5 unsur. 5 unsur ataupun 5 elemen yang kita kena sedar. Kebanyakan orang dia hanya sedar dia dijadikan oleh Allah, mungkin yang dia kata sedarnya 2. Ini yang dari kajian barat, ya. Barat memang selalu mewawarkan, ya, manusia ini dijadikan daripada 2 unsur yang utama. Tetapi di dalam Islam kita nak kenal diri kita, kita ada 5 unsur. Bila kita kenal 5 unsur ini dan kita beri terbaik kepada dia, insya-Allah kita akan menjadi seorang muslimah, mukminah, muhsinah, muttaqin. Ini label-label untuk kita mendaki bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan senang nak mencapai label-label itu, ya. Jadi dia perlu kepada asuhan kenal diri kita. Ya, jadi insya-Allah kita tengok satu persatu. Dengan sebab itu saya tanya Norina, kalau ada whiteboard saya boleh tulis, boleh nampak. Ya, belum ada rezeki dia. Jadi perempuan dengar, kalau yang nak boleh buat catatan, buat catatan. Ya, kita nak kenal diri kita ada 5 unsur. Unsur pertama ini, masya-Allah semua orang tahu, iaitu unsur jasad. Ya, jasad, fizikal. Yang kita sekarang ini, yang kita duduk jalan ni, siapa jadikan? Allah. Allah jadikan kita. Ada orang ke menafikan bahawa Allah yang jadikan dia? Tak ada siapa menafikan. Hatta orang yang tidak beriman pun mengatakan Allah yang jadikan dia. Dalam bahasa dia, Tuhan Allah lah. Ya, dia tak kata berhala yang disembah tu menjadikan dia. Dia ada tahu satu kuasa lain. Ya, ini yang kita kata sebagai nature, fitrah. Orang tahu bahawa yang menjadikan kita manusia ni ada, ya, satu zat yang hebat, yang ni Allah. Jadi unsur pertama kita sekarang kita bahaskan ialah unsur fizikal kita, jasad. Ya, yang kita hari ni orang pandang jasad kita dan orang muliakan jasad-jasad kita ni kerana apa? Kerana kita ada nyawa. Ya, katalah orang tu jutawan ke, dia ulama besar ke, ya, segalanya dia ada, tapi nyawa je Allah dah ambil. Orang tak akan kata yang berhormat, orang tak akan kata datuk ke apa, orang kata apa? Jenazah. Jadi kita ni orang pandang, orang panggil, muliakan ke atau hinakan apa? Sebab kita, jasad kita masih ada roh. Dan roh kita, ya, menjadikan kita boleh bergerak. Dan kita yang boleh bergerak ini perempuan, ya, andai kata, ya, tidak ada akal yang salim, tidak ada akal yang sihat, jasad ada, roh ada, tapi something wrong kat sini. Bahasa Arab dipanggil majnun, orang gila. Orang tak pandang, walaupun jasad dia ada, roh dia ada, orang kata dia orang gila. Jadi kita sekarang orang pandang kita ada jasad, kita ada roh lagi sebab kita berakal. Berakal. Bila kita berakal dan kita pun dah balik, maka kita jadi mukallaf. Apa dia mukallaf? Dipertanggungjawabkan.
Dipertanggungjawabkan dengan apa? Syariat. Syariat tu datang daripada siapa? Dari Allah. Dibawa oleh siapa? Oleh Nabi SAW. Jadi susur galur ini kita kena faham, baru kita kenal. Tak adalah kita duduk-duduk, aku ni hidup tiba-tiba macam ni, kenapa Ya, kita kena faham. Datang dari mana? Min aina. Dari mana ini kita datang ni? Ila aina. Lepas ni nak pergi mana? Kalau saya sekejap lagi saya nak balik ke Bangi. Tapi itukah sebenarnya? Okey? Ada satu soalan lagi. Cari kita kena jawab. Min aina, dari mana? Ila aina. Lepas ni nak pergi mana? Satu lagi. Walimaza. Kerana apa? Kerana apa Allah beri kita duduk kat sini? Itu semua kita kena fikirkan. Ya? Tidak saja-saja. Masya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa. Ada boleh sambung? Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ayat ni sangat popular, surah Az-Zariyat. Ya. Allah kata, tidaklah aku jadikan jin dan manusia ini illa, melainkan untuk dia abdikan diri dia kepada aku. Jadi timbul persoalan, kita sekarang ada jasad yang sihat, ada akal, roh pun ada lagi, tak mati lagi. Ya. Lepas tu kita pun waras. Maka kita tadi saya sebut sebagai apa? Mukallaf. Apa dia mukallaf? Dia bertanggungjawabkan dengan syariat. Dia bertanggungjawabkan dengan agama. Okey? Jadi tanggungjawab kita sebab memikul agama ini, tu ramai kadang-kadang kita tak berapa nak jelas. Ya, maksud ayat tadi, tidaklah aku jadikan manusia dan jin melainkan untuk abdi diri pada aku. Jadi maksud abdi diri kepada aku itu kita kena faham betul-betul. Bukan sekadar solat 5 waktu, puasa, tidak. Segala yang berkaitan dengan kehidupan, semua mesti ada kena mengena dengan agama. Tak boleh kita kata yang benda ni nak ikut agama, yang ni tak nak lah. Kalau ada fikiran macam tu, something wrong. Bermasalah akidah kita. Bermasalah akidah kita tentang kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kita hati-hati tu. Sudut percakapan kita, perbuatan kita, jangan ada menjadikan ia boleh membatalkan, menjejaskan iman kita. Na'udzubillah. Ya, jadi saya ini baru menyebut tentang nak kenal diri kita. Unsur pertama tadi apa? Jasad. Jasad kita sekarang ni ada roh dan kita berakal, maka kita menjadi orang mukallaf. Bertanggungjawab dengan agama yang diamanahkan kepada kita. Dan kita pun seronok menjadi seorang Islam. Betul kan? Sebab kita born Muslim. Maksudnya dilahirkan dah Islam. Seronok, syukur sangat-sangat. Sebab nikmat yang paling besar ialah nikmat iman dan Islam. Ada orang terpaksa bersabung nyawa untuk mendapat nikmat dan iman dan Islam. Ya, maknanya sebelum ni tak Islam, tapi dia nak masuk Islam. Ya, bila diketahui oleh keluarganya, boleh diketahui oleh orang-orang yang rapat dengan dia, diugut untuk dibunuh, kita tak ada. Masya Allah. Ya, jadi kita bersyukur dengan nikmat yang sangat hebat yang ada pada kita ini. Jadi selanjutnya, saya nak sebut bagaimana kita sekarang ini, jasad kita dimuliakan. Orang pandang, orang panggil ni nama Cik Minah ke apa benda. Sebab tadi saya kata ada roh, lepas tu ada akal. Dan akal kita pula, ya, akal kita ini kerjanya apa? Ya, mesti diberi dengan ilmu dan kefahaman. Ya, akal yang Allah bagi ni, semua benda yang Allah bagi ni Allah akan tanya balik. Akal aku bagi sehat, kau buat apa? Saya menjadi seorang yang berfikir tentang kebesaran Allah. Mudah-mudahan lepas jawapan macam tu. Ya, akal kau yang ada ni kau buat apa? Saya menipu orang. Kan orang kata banyak akal dia. Nipu orang kan? Na'udzubillah. Na'udzubillah. Jadi akal yang Allah beri itu mesti digunakan terbaik ke arah selari dengan kehendak Allah dan Rasul. Ya, bila mana betul cara kita menggunakan akal itu, diberi ilmu dan kefahaman. Akal ini makanannya ialah ilmu dan kefahaman. Maka orang yang tak ada ilmu banding dengan orang ada ilmu,
Al-Quran kata apa? Allah kata apa? Yarfa'illah. Diangkat orang yang ada ilmu. Sehingga tahap dia panggil sebagai al-ulama. Ya? Al-ulama. Kita biasa dengar tu kan, al-ulama. Ulama, orang ilmu yang hebat ni. Yang biasa dengar. Tetapi kita kena pegang juga al-ulama'u warasatul anbiya. Apa maksud itu? Ulama ini pewaris kepada para rasul. Allah tak kata al-ubad. Al-ubad tu maksudnya apa? Ahli ibadat. Dua je kat rumah, lepas solat, lepas solat, puasa, dia ibadat je. Allah tak kata yang tu mewarisi rasul. Tetapi yang mewarisi rasul ialah al-ulama. Orang cerdik pandai Islam. Yang kerja dia, ilmu yang dia ada tu untuk beri ke orang lain. Untuk mengislah, untuk baik pulih masyarakat. Ini yang dibawa oleh ulama-ulama daripada subhanallah. Ya, kepimpinan kita orang Islam ini bermula zaman Nabi kan. Lepas Nabi tak ada, dah 3 tahun Nabi berdakwah, Nabi dah tak ada, disambung oleh siapa? Sahabat. Sahabat ramai. Ya. Bila sahabat dah habis dah generasi sahabat, disambung oleh siapa? Dipanggil tabi'in. Tabi'in, dia tu sempat bertemu dengan sahabat. Sahabat sempat bertemu dengan Nabi. Jadi ini kita panggil bertali-talian. Ya. Tabi'in. Wah, mainlah 4 juta orang dah yang Allah jadikan dekat muka bumi ini. Yang kalau kita nak cerita umat Nabi Muhammad pun dah beratus-ratus juta orang. Tapi nak ceritanya apa? Masya Allah, subhanallah. Macam mana Islam tu boleh sampai ke negara kita yang jauh daripada tanah Arab, tempat bermulanya Islam Nabi SAW. Bukan ada kapal terbang. Kalau ada pun kita kata naik kapal laut yang sifatnya apa? Laut bergelora, perlu kepada bahtera yang besar untuk merentasi lautan yang sangat luas. Tapi apa yang berlaku? Demi dakwah untuk menyampaikan Islam ke seluruh dunia, generasi awal Islam dulu sanggup. Kalau mereka tidak berkorban begitu, kita sampai hari ini tak dapat nikmat Islam nanti. Nikmat iman dan Islam. Saya nak ceritanya apa tu perempuan? Ya, kita sekarang ni mendapat nikmat iman dan Islam. Apa yang kita buat? Ya, apa yang kita buat? Apa yang kita faham daripada Islam yang kita bawa sekarang ini? Saya sembahyang je ustazah, okey, alhamdulillah, itu memang kewajipan. Lagi bila Ramadan saya puasa, pergi haji umrah saya suka. Sebab jalan-jalan kan. Lepas pergi umrah, tahun ni pergi umrah, tahun depan pergi lagi, tahun depan pergi lagi. Jadi kita tak nak minda dia merasakan Islam tu je. Tu saya di intro di awal tadi, ya. Bila kita mengaku sebagai seorang Islam, Islam tu agama yang hebat, semuanya ada dalam Islam. Cuma yang menjadikan orang tak nampak cantiknya Islam ni datang daripada diri kita. Orang tak nampak cantik Islam tu. Ya, yang membuat masalah di sudut kalau di negara kita, ya. Saya tak payah sebut, perempuan semua tahu, baca kat media sosial apa benda. Semuanya orang Islam kita. Jadi orang yang belum Islam yang ada kat negara kita ni tak rasa terpanggil untuk memeluk agama Islam. Walaupun kita tahu al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ya. Islam tu memang tinggi, tak ada yang tinggi melainkan dia. Itu yang saya kata, kita syukur tu dapat nikmat Islam tu. Tapi kita sekadar itu dah saja yang kita faham, ya. Mudah-mudahan dengan perempuan istiqomah setiap hari Jumaat datang majlis ilmu, bukan sekadar kita datang, kita dapat ilmu dan kefahaman, kita semangat. Semangat apa? Untuk share ilmu dengan sahabat-sahabat yang tak datang dengan cara-cara kemampuan kita. Ya, mungkin perempuan ada grup WhatsApp. Ada grup WhatsApp. Kan ajak orang untuk kelas masakan, ada kan? Macam tu juga. Ada grup untuk majlis ilmu macam ini. Kita setiap hari ajak pergi masjid dan surau. Itu yang antara yang kita boleh buat supaya masyarakat kita ni, ya,
sentiasa kita kata meninggikan ilmu. Tak kisahlah ilmu apa. Of course lah kita umur-umur macam ni, ilmu agama lah ustazah. Saya nak mendalami ilmu fiqh, ilmu ibadah. Lepas tu cara nak solat ni macam mana, nak betulkan begini. Akidah saya kena belajar. Kalau saya cakap macam ni, batallah iman saya. Itu memang kena. Memang itu. Jangan kita ilmu agama kita dulu masa sekolah rendah, sekolah menengah, yang kita dapat itu je. Lepas tu kita tak pernah nak inovasi, tak nak buat pembaharuan untuk upgrade ilmu agama kita, dan juga kita kata kualiti ibadat yang sepatutnya kita upgrade sepanjang masa. Ya? Jadi kita nak upgradekan ilmu-ilmu ataupun amalan yang Allah tetapkan kepada kita itu, cara nak di-upgradekan, nak disempurnakan dalam masa semasa, mesti dengan ilmu. Ya, saya nak sebut pada perempuan, seperti saya sebut di awal tadi, berdasarkan pengalaman saya terlibat untuk memberi tazkirah atau kuliah-kuliah bersama dengan muslimat macam ini. Bila kita dedahkan, kita ngajar, saya ngajar bab solat, saya betulkan baca Quran ke apa benda, alhamdulillah majoriti kata ustazah lama dah tinggal, tapi alhamdulillah umur macam ni ada kesedaran nak belajar. Tapi saya selalu ingatkan, ya, niat tu mesti betul. Ikhlas kerana Allah. Allah lah yang akan bagi kefahaman terhadap ilmu yang setiap minggu perempuan datang. Ya, datang niatnya mesti kerana Allah. Kalau tujuan kerana nak jumpa kawan, boleh, tapi bukan niat pertama. Kalau niat pertama ni, saja saya nak isi masa lapang, tak ada buat apa petang ni, tidur je saya datang dah. Kalau itu niat utama kita, jadi ilmu yang disampaikan oleh setiap minggu orang yang datang itu mungkin akan berlalu begitu saja. Jadi penting untuk kita berniat buat sesuatu benda kerana Allah. Saya bacakan ikrar kita setiap hari perempuan. Ikrar kita setiap hari pada Allah. Aku janji kita dengan Allah. Tapi kita tak buat macam ni. Kita buat gini. Masa bila kita aku janji tu dalam solat. Apa je aku janji kita tu, mungkin kita tak perasan bahawa itu aku janji. Ya. Inna solati. Satu. Itu satu aja aku janji kita. Semua orang tahu maksud dia kan? Inna solati. Sebut betul-betul tu. Dia baca dalam solat tu. Tak ada baca inna solati, inna solati. Betul-betul. Inna solati. Satu. Wa nusuki. Dua. Apa maksud wa nusuki? Ini yang perbahasan yang kita nak sebut antaranya. Wa mahyaya. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa mamati. Ujung dia apa? Semua boleh sambung. Semua boleh sambung. Sebab kita dah lama hafal dalam doa iftitah. Doa pembukaan nak solat tu. Tapi cuba renung balik semula. Kalaulah perempuan yang ada depan saya ni, kalau saya suruh tulis inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebab bacaan dalam solat ni, kita baca nak dapat kekhusyukan, kita mesti sedar benda yang kita sebut tu. Sebutan kita tu kita sedar, kita sebut solati wa nusuki. Tapi kebanyakan kita mungkin dia berlalu begitu saja. Lepas tu kita pun komplain, macam mana aku ni solat tak khusyuk-khusyuk. Antara sebabnya kita tak boleh nak hayati benda yang kita baca. Satu, mungkin kita tak boleh nak hayati sebab kita tak faham. Jadi itulah, kalau sebenarnya kita ni setiap hari mendalami ilmu agama kita, kita tak cukup masa. Banyak benda yang kita nak kena belajar, nak kena hayati. Kalau kita tak boleh nak faham lagi, empat, aku janji kita dengan Allah ini, sebenarnya kalau kita ada kesedaran kita sebagai seorang Islam yang nak menghadap Allah nanti, Allah kira bicara semua benda tu. Dia tanya solat tu sempurna ke tak sempurna? Sah ke tak sah? Sah tu mungkin, tapi sempurna tak? Jadi dengan sedarnya apa yang kita lafaz tu kita tahu. Jadi ni saya cerita pengalaman saya berada bersama dengan ahli masyarakat macam perempuan.
Ustazah, memang kami baca ikut mulut je. Tak pernah ingat pun. Ini yang kita kena ubah. Kita kena ubah, kena hayati. Kalau kita tak hayati, sampai bila pun solat kita itu, kita tak rasa halawah. Apa maksud halawah? Orang Melayu sebut halwa. Apa maksud halawah? Ya, tak rasa dia punya kemanisan. Tak tahu kenapa mikrofon dia tiba-tiba terkejut kot. Ustazah ni cakap kuat sangat. Nah, tak boleh lah. Nah, tak ada. Tapi boleh dengar kot. Saya mengajar di sekolah. Suara saya memang kuat. Tak pakai mikrofon pun boleh dengar. InsyaAllah. Ya. Jadi, sejujurnya, kita dah solat bertahun. Betul ya? Ada tak kita rasa macam mana solat? Tak sabar-sabar nak tunggu waktu solat. Ataupun kita kata, dah nak masuk waktu. Kata-kata kita, dah bulan Syaban ni, tak mula lagi Ramadan. Kalau gaya bahasa yang kita macam tu, soalannya benda yang datang tu macam satu bebanan. Contohnya kita sebut kita dah solat. Alhamdulillah, lega dah solat. Soalannya solat itu satu beban. Betul Ini saya bercakap dia real keadaan kita. Ya. Jarangnya kita kata alhamdulillah, syukurnya, rindunya nak solat, nak bercakap-cakap lagi dengan Allah. Ni, alhamdulillah dah solat, seronoknya dah solat, lepas tu tidur. Tak ada rasa macam kemanisan. Ya, kalau kita dah rasa kemanisan tu macam mana? Ya. Bila nak masuk waktu ni lambatnya nak bercakap dengan Allah. Kalau ada sampai tahap macam tu, memang kelas lah. Ya, itu yang kita nak perjuangkan hari ni. Sebab umur-umur kita dah macam ni dah makin hampirlah dengan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tiba-tiba je. Tak ada pun tak apa je. Test tak ada. Okey. Okey. Jadi itu satu ya. Bila saya kaitkan tadi, kita ada jasad. Okey. Lepas tu ada roh, ada akal, maka kita mukallaf, maka wajiblah syariat kepada kita. Jadi syariat dia wajibkan kepada kita tu, antaranya yang wajib ain, fardu ain, solat tadi. Jadi cuba kita revisi. Buat review balik semula. Solat kita ni tahap dia mana? Ada tak kita rasa kekhusyukan, kemanisan? Sendiri je jawab. Tak payah highlight kat saya. Ya, sebab kita tahu kualiti ibadat kita. Kita yang buat. Betul ya? Kita yang buat. Masya Allah. Ya? Betul week. Tak apa. Saya boleh dengar kot suara kat sini. Jadi perempuan tahniah yang boleh datang, melazimkan diri untuk datang majlis ilmu, dapat kesedaran. Bagus. Alhamdulillah. Jadi cuba kita review daripada apa yang kita dapat tu dari sehari ke sehari. Dekat diri dengan Allah ke tak? Akan kita dekat dengan majlis ilmu, kita lagi dekat diri dengan Allah, ataupun timbul perkara lain sebaliknya. Itu kita kena review. Jadi bab solat tadi saya nak menyebutnya apa? Ya. Kalau solat itu, solat kita mendatangkan kemanisan dan kita pun seronok dengan solat, maka terjawablah. Dalam Quran mengatakan innas salata, sesungguhnya solat tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi kita sekarang ni sebenarnya nanti, kita kata matlamat solat itu boleh cegah diri kita daripada buat fahsya, benda yang tak elok, dan juga benda mungkar. Ustazah saya tak buat benda-benda tu. Kadang-kadang kita kata gitu kan. Tapi cuba kita pergi mendalam, lebih detail dengan contoh-contoh yang kalau saya buatkan nanti, bila saya kaitkan, kita faham tak dengan kita punya mengenali diri kita. Saya pun terlibat, perempuan pun mungkin terlibat. Ya, maknanya kita fail. Kita gagal. Itu sebab kita terus datang majlis ilmu untuk kita ni ada muhasabah. Ya, menghitung-hitung diri, merenung-renung, masya-Allah, macam tu ke? Takutnya lah pula. Begitu. Jadi bila rasa takut tu, kita akan sentiasa mohon pada Allah. Ya, tak naklah aku punya mulut ni sebarangan cakap. Contoh kan? Itu dia.
Jadi itu saya hold dia punya inna salata tanha anil fahsya, saya hold sebab saya nak pergi pada ni, nanti saya akan kaitkan. Saya rumuskan nanti di hujung dia. Okey, insya-Allah. Okey. Jadi kita sekarang ni orang tengok kita sebab kita ada jasad, ada roh, kita ada ilmu, ya, adalah sikit-sikit. Tapi di sisi Allah, ya, bila kita ada ilmu, kita akan kena melaksanakan tuntutan agama. Ya, tuntutan agama kita kena buat. Lepas tu tuntutan agama itu mesti dibuat dengan hujung sekali ikhlas. Penerimaan di sisi Allah bergantung bukan banyak tetapi ikhlas. Banyak ikhlas cun. Banyak ikhlas paling cun. Ya. Tapi nak membuat ikhlas itulah yang bukan senang. Itu yang saya nak pergi untuk kita kenal diri kita ni. Baik perempuan, saya baru sebut satu cara kenal diri tadi apa? Jasad. Okey. Dia ada 5, kita baru kenal satu. Okey, jasad kita, kalau kita nak betul-betul stabil sebagai seorang Islam beriman yang hebat di sisi Allah, setiap unsur yang ada pada diri kita ni kena diberi makan dengan sempurna. Kita pun terfikir. Sekarang ni saya baru sebut satu jasad. Jasad kita. Tak payah beritahu. Semua orang tahu diberi makan dengan apa. Nasi lemak, mi goreng, biskut raya, air segala macam jenis. Itu makanan jasad. Tak payah sebut pun memang kita tahu. Sehingga menjadikan kita dulu kecil, tapak kaki besar ni, sebabkan makanan jasad itu diberi oleh mak ayah kita sampailah kita ini seperti ini. Besar. Ya. Membesar. Lepas tu dah terlebih makan menjadikan kita mungkin darahnya pun tinggi, kencingnya pun manis. Okey, dah terlebih. Terlebih sangat beri makanan jasad. Okey? Baik, saya pergi pada unsur yang kedua iaitu unsur roh. Roh. Orang sebut rohaniah. Unsur roh. Unsur roh ini makanannya apa? Rohnya tak nampak, ya. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilm illa qalila. Ni cerita kita nak kena kenal diri kita ada unsur roh. Roh tu apa Nampak ke tak? Allah sebut dalam Quran. Allah je yang tahu. Manusia tahu sikit je. Tahu sikitnya tu apa? Kalau ada roh hidup. Kalau rohnya dah ambil mati. Itu je kita tahu. Jadi kitanya makanan untuk roh tu penting. Jadi ulama sufi mengatakan makanan roh, makanan roh kita semua tahu. Benda wajib yang kita buat tu. Itu makanan roh lah tu. Jadi kalau makanan jasad kita dah beri, makanan roh kita dah beri, tapi kita tak tahu lagi 3 ni ada unsur yang Allah jadi kat kita tak beri makan elok-elok, setakat 2 ni aja, kita tak apa stabil. Kita tak akan stabil. Itu yang jadinya kita kata, dia tu sembahyang. Sembahyang kan makanan roh. Sembahyang 5 waktu kan? Badan pun besar, handsome muka semua kan? Tapi kenapa dia tu rajin buat ketupat Faham buat ketupat? Ya? Faham kan? Boleh pakai betul dua rabur. Tapi buat ketupat, ya Allah, menggandu domba. Jadi selek kat mana tu agaknya? Itu saya kata kita kena kenal diri kita. Bila kita kenal diri kita dan faham, tengok orang lain pun, kenapa dia jadi macam tu? Kalau kita faham setiap orang tu ada 5 unsur, kita tak akan heran dah. Ya? Maka dia semayang elok dah. Makanan jasad tu macam cerita lah. Jadi, unsur yang ketiga saya masukkan dah tadi, iaitu unsur akal tadi. Unsur akal, kita mesti makanannya ialah ilmu tadi. Itu yang saya dah ulas tadi. Makanannya adalah ilmu. Beri ilmu agama terbaik. Majlis ilmu kena datang. Ya, sekarang ni tak boleh nak pergi bebas. Masuk online. Banyak perempuan. Dengarlah. Itu kita kata makanan akal kita. Menjadikan kita ini orang yang terpandu dengan baik. Itu saya sebut tadi, ulama warasatul anbiya. Macam mana hebatnya mereka boleh datang untuk menyebarkan dakwah sana sini. Nak bagi satu dunia ini menerima nikmat iman dan Islam. Ya, kegigihan mereka mesti kita contohi. Apa yang kita buat untuk umat ini, untuk perpanjangkan Islam, untuk orang nampak Islam itu cantik. Okey?
Boleh? Dah dapat 3 ya? Dapat 3? Okey, 2 lagi. Siapa boleh sebut kat saya lagi 2? Saya nampak ramai yang khusyuk. Saya faham waktu macam ni, waktu sedap santai-santai di atas katil. Ya, memang waktu mencabar. Tapi kita lawan. Itu panggil mujahadah. Kita lawan mujahadah ya. Okey. Jadi 2 lagi. Ada yang boleh cuba nak jawab. Apa dia lagi 2 unsur? 3 ni memang selalu orang sebut. Memang pun. Saya pun dah sebut. Lagi 2 apa? Unsur apa yang ada dalam diri kita? Cepat. Ada yang dengar-dengar dah tu. Macam ada nak betul-betul lah tu. Ya. Ya, qalb. Hati. Bagus. Tahniah puan. Ya. Unsur qalbun. Hati. Ma makna qalbun, hati tu? Bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Jadi dia perlu diberi makan. Bagi makan macam mana? Belah ni ke masukkan air ke? Yang ni. Unsur yang ni yang kita tak tahu makanan dia tu. Apa nak diberi? Yang beritahu kita siapa? Ulama sufi. Ulama yang mengajar kita. Kalau barat dia kata manusia ni jadi 2 unsur je lah. Ada roh tu sebab dia hidup. Ada jasad. Tapi dalam agama kita tambah lagi akal. Mungkin barat pun kata akal tu sebab dia pun explore banyak ilmu. Okey? Tapi yang 2 lagi ni pencerahan, pendetailannya melalui agama. Okey? Qalbun. Satu lagi. Cepat. Cuba mas. Satu lagi. Unsur. Sebab nanti saya akan ulas ni dan saya kaitkan, saya rumuskan nanti pergi kepada inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar tadi. Okey. Qalbun tadi dah sudah. Satu lagi nafs. Ya, orang Melayu sebut nafsu. Ada sebahagian ulama disatukannya. Ya, nafsu dengan qol. Tapi ada yang kalau Imam Ghazali memang dia asingkan 5 itu. Jadi Imam Ghazali kata 5 unsur ni kena diberi makan. Kita terfikir apalah makanan qalbun dengan makanan nafsu ni. Tak pernah tahu pun. Memang kita kena tahu. Sebab inilah yang banyak slack dalam masyarakat kita. Ya. Dia elok solat 5 waktu. Tudung pun labuh. Tapi slack dekat mana? Nafs. Slack dekat mana? Qalb. Okey. Jadi apa dia makanan untuk qalbun kita yang berbolak-balik ni? Ya. Hari ni kita baca surah Al-Kahfi kan? Surah Al-Kahfi hari Jumaat. Jawapan dia ada kat situ. Ya, hadis Nabi pun banyak menerangkan. Makanan untuk qalb yang sentiasa berbolak-balik ini ialah amalan solihah. Amal-amal yang sifatnya tu baik. Banyak kan? Banyak. Amal-amal soleh. Itu makanan untuk hati. Kita katalah, saya nak kaitkan jugalah amal soleh ni, saya nak kait juga dengan ibadat yang khusus. Kita pun kata solat sunat. Ya, itu antara amal yang soleh yang dipanggil sebagai ibadah nawafil. Okey. Lagi, puasa sunat. Banyakkan baca Quran. Banyakkan tadi solat sunat, puasa sunat, baca Quran. Banyakkan zikrullah. Ini yang kita panggil amalan solihah. Amal soleh. Yang sifatnya kalau tak baca Quran tak dosa pun. Sebab yang wajib kita tadi apa? Makanan rohani tadi. Itu yang wajib tu. Dalam hadis kursi Nabi menyebutkan, ya, bagaimana kalau kita ini melaksanakan ibadat fardu, kita dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Dipanggil ya taqarrub, ya. Dekat dengan Allah. Hadis, kalau perempuan tengok dalam hadis 40, ya, dalam hadis 40 Imam Nawawi ada membahaskan tentang bagaimana Allah kata, ya, orang yang beriman itu yang tahap dia wali Allah. Kita pun sebut wali, kita pun kata ini yang jenis jalan atas air ni. Dia ada karomah. Sebenarnya kupasan ulama, wali ni ialah orang yang beriman,
buat amal soleh, bertakwa dan buat segala benda memang kerana Allah. Tak kisahlah waktu orang nampak ke orang tak nampak, mula jadi wali. Isunya kita sekarang ni tak boleh capai tu. Sebab apa? Masa orang nampak, kita bersungguh buat. Dan kita membuat sesuatu ibadat pun kerana masa. Ramadan. Tak lama nak tunggukan. Beria kita buat kan. Soalannya, kita buat tu kerana Ramadan. Bukan kerana Allah. Itu antara yang kita perlu muhasabah. Jadi berbalik semula kepada makanan apa tadi, kolbon kita, amal soleh tadi, semua itu dia sudah hukum dia bersifat kita kata sunat. Tak baca Quran tak ada siapa marah pun, tak berdosa pun. Ya, tapi kalau betul kita ini nak jaga hati kita yang berbolak-balik itu, itulah makanan dia. Sangat penting lagi infak, sedekah. Itu makanan kolbon tu. Perempuan zaman viral ni banyak orang hantar bagaimana orang-orang yang sangat pemurah. Ya, perempuan tahu yang owner Si Joy. Susu Si Joy tu apa? Susu apa tu? Owner dia tu kan mualaf Cina masuk Islam tu kan. Mana dia dengar dia macam mana dia itu asalnya susah, tetapi bila dia menerima nikmat iman dan Islam, dia pegang betul Islam tu. Dia pegang sungguh-sungguh. Antara yang dia pegang sangat-sangat ialah apa? Sedekah atau infak. Setiap hari dia mesti berinfak. Dalam pos dia tu dia susun dah duit dia. Duit besar, duit kecil, duit besar, duit 50, 10 disusun. Dia kerja dia masuk ke susun duit dia kata. Ya, ada dalam pos tu. Jadi dia pergi ke mana-mana, setiap hari dia mesti akan infak. Dia bila nak infak tu buka pos, dia tak tengok dah. Ambil paling kecil. Kita macam tu kan. Kita tengok yang kecil lah masuk. RM1. Dia tak. Dia main tabut je. Kalau lah waktu tu tertabut 50 lah masuk. Dia tak kira. Yang tu bagaimana hebatnya dia. Ya, perempuan mungkin ada tengok dia punya video. Bagaimana memotivasikan kita untuk kita ini terus berinfak, terus bersedekah. Sangat terinspirasi. Dalam keadaan dia susah, setelah dia mendapat nikmat iman dan Islam, sebabkan dia dah berjanji pada diri dia untuk dia tetap berinfak walaupun dalam pos dia hanya tinggal RM5. Ya, tetap dia berinfak. Ada RM5, dia bagi separuh daripada RM5. Dia ada RM5 je tapi dia tetap berinfak separuh. Kalau kita ada RM5, ni aja aku ada ni. Takkan bagi dah. Tapi sebab dia dah begitu niat dia. Itu sebab Allah rezekikan dia. Lepas tu rezekinya murah. Sampailah dia jadi jutawan. Kita pun terkejut lah. Bila mana viral. Dia berinfak RM1 juta untuk satu masjid. Dia bagi 1 juta untuk satu masjid. Untuk pembaikan. Untuk membina masjid di kawasan tempat kami lah kat sana. Ya. Orang pun heran. Dia jawab apa? 1 juta tu sikit banding dengan aset yang dia ada. Kita yang tak ada 1 juta, kita kata banyak. Ya? Mungkin aset dia lagi ratus juta. Dia bagi 1 juta sikit. Banding dulu dia kata, waktu dia ada RM5, dia bagi separuh. Maknanya dia dah dididik daripada zaman dia susah untuk berinfak. Dia tetap berinfak. Dia tetap bersedekah. Saya nak cerita ni apa? Itu makanan untuk kolbon kita. Ya, kalau kita rasa susah sangat nak memberi, waktu itulah kita bagi, baru kita rasa kolbon kita ini terdidik. Dia gitu. Kalau kita senang je nak bagi, itu belum lagi. Sebab ayat Quran kata lan tanalul birra hatta. Tidaklah engkau dikatakan baik, ya, elok sehinggalah engkau itu berinfak sebahagian pada harta engkau. Allah gunakan perkataan lan. Yang belajar bahasa Arab mungkin ada. Kalau ada lan, ya, Allah kata tak mencapailah tahap engkau tu dianggap baik, sempurna baik. Itu maksud lan. Okey. Jadi nak ceritanya apa? Untuk menjadikan hati kita ni tak berbolak-balik, untuk membuat benda yang baik, ya, perlu diberi makan dengan apa? Amal soleh. Saya dah sebut tadi amal soleh dia apa kan? Mudah-mudahan kita boleh mencapai itu. Baik, kita pergi pula kepada makanan nafsu kita. Yang ni mencabar betul lah Ustazah.
Ya. Kadang-kadang kita kata ni syaitan betul lah, sebenarnya kita. Ya, unsur nafsu tu. Ya. Nafsu ni Imam Al-Ghazali kata dia ada tingkat-tingkat dia. Ada tingkat-tingkat dia. Itu yang saya kata kalau ada tulis tu boleh saya tulis, nampak sikit. Ya. Okey. Nafsu yang paling bawah yang tak elok janganlah ada kat kita. Itu dipanggil ammarah. Ammarah. Maknanya nafsu yang suka benda tak elok. Ada tak kita macam tu? Tak ada. Kita suka ketiap hari ketiap hari negatif je. Tak ada kan? Janganlah ada yang tu. Ya. Okey, lepas tu atas sikit ni pun tak nak. Jangan. Ya. Dipanggil lawamah. Naik atas sikit. Lawamah. Yang ni kita kata yang tak baik itu memang tak adalah negatif tu. Dia dah okey sikit. Tapi masih tak okey lagi. Ya, baik itu dah ada dah dalam diri dia. Tapi masih lagi tidak memenuhi sebenarnya. Kena naik tingkat lagi. Naik tingkat atas lagi. Atas lagi tu dipanggil tingkatan nafsu mulhamah. Mulhamah. Ya, yang tadi mula-mula tu yang tak baik, kita buang. Lepas tu naik sikit tu dia macam 50 ada baik, ada tak baik. Itu pun kita tak nak. Naik atas lagi. Atas lagi ni dia dah okey dah. Memang dia suka benda baik. Yang tak baik pun dia tak suka. Memang level dia dah okey. Tapi apa? Dia ada kibr. Riak. Sombong. Ni aku ni banyak, aku je boleh ibadat, aku je boleh datang majlis ilmu. Orang lain ni apa ni, buat tidur ke? Itu nafsu yang dia dah baik dah, tapi dia rasa macam dia je hebat. Itu dipanggil nafsu mulhamah. Out. Kita pun tak nak yang tu. Kita tak mau yang tu. Ya. Kita kena mencapai minima nafsu dipanggil apa? Mutmainnah. Mutmainnah. Yang tenang aja. Ya. Allah uji dia dengan benda dia tak suka pun alhamdulillah. Allah uji dengan benda yang disuka, memanglah lebar dia punya senyum dia. Ya, kita kan kalau diuji dengan kalau dapat benda baik kita tak rasa diuji. Sebenarnya kita kena faham, ya, surah Al-Mulk beritahu apa? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan semua ni hidup mati segalanya untuk nak uji kita. Jadi benda baik pun uji, benda kita suka pun ujian. Kita terbalik kan. Kalau benda yang kita tak suka, ujian betul lah. Ni duit banyak lempar ruah ni, ini nikmat. Sebenarnya itu pun ujian. Orang yang dekat diri dengan Allah, benda baik yang dia dapat tu pun dia anggap ujian. Benda tak baik itu dianggap anugerah. Ini orang yang dekat dengan Allah. Kita level-level kita semuanya ujian. Sebab kita berpandukan ayat tadi. Betul, tak salah pun. Tapi ada orang yang dekat diri dengan Allah, dapat nikmat, itu ujian. Ya. Dapat musibah yang tak suka, itu anugerah. Terbalik betul. Tapi begitu. Ya. Begitu yang kalau susunan ahli sufi untuk kita faham. Okey. Jadi sekarang ni saya dah sebut ya tingkatan nafsu tu, kita mesti mencapai nafsu apa tadi? Mutmainnah. Macam mana nak mencapai situ tu? Apa makanan yang perlu diberi tu? Makanan untuk nafsu, apa dia? Nak bagikan kita ni stabil. Tadi kita dah faham dah makanan jasad, kita dah faham. Makanan roh dah faham ya? Makanan akal dah faham. Makanan qalbun dah faham. Siapa boleh bagi jawapan? Banyak. Imam Ghazali susun banyak makanan nafsu ini. Ya. Boleh? Boleh. Ada yang boleh jawab makanan nafsu kita ni supaya stabil? Ya. Banyakkan istighfar, banyak bertaubat, banyak ingat mati. Zikrul maut dipanggil. Banyak bertaubat. Istighfar minimal 100 kali satu hari. Tak pernah kira lah ustazah. Sehari lepas solat astagfirullahalazim, lepas tu dah buat kerja lain. Nanti tunggu asar pula, astagfirullahalazim adalah 5, 10. 5, jadi setiap kali solat 5. Jadi ada 5, ada 25. Tapi dalam hadis Nabi ajar kita 70 hingga 100.
Itu sebenarnya adalah contoh untuk menstabilkan nafsu kita. Banyak istighfar, astagfirullahalazim. Ya, astagfirullahalazim. Lepas tu kena selalu ingat mati. Ya Allah, aku umur dah macam ni. Mati tu kan la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Idza jaa ajaluhum. Allah kata, bila mana datang ajal kau, tak akan terlewat atau tercepat walaupun 1 saat. Tapi kita ni kan selalu rasanya confirm je hidup lagi. Saya lah tu. Dalam peti sejuk, saya nak datang sini kan. Saya nak datang 3 hari. Dalam peti sejuk tu penuh. Ya, penuh apa? Untuk makanan yang ditinggalkan. Dan untuk saya balik nanti nak masak pun senang. Macam confirm je saya akan hidup lagi. Begitulah kita kan. Sedangkan mati itu pasti, hidup tak pasti. Kita kena ingat tu. Hidup tak ada siapa yang boleh confirm. Seminit 2 lagi kita berterusan hidup. Ya, saya datang 3 orang. Saya berseloroh dengan sahabat saya. Ya, kita beli makanan kan, makan sampai petang. Lepas tu kita kata, macam confirm je kita hidup sampai petang kan. Gelak kawan-kawan saya. Ni itu namanya muhasabah. Kita muhasabah. Itu cara kita ingat mati. Ya, memang kita gelak-gelak macam-macam. Tapi bila sesekali kita mengingatkan, macam kita simpan macam-macam. Ada orang kadang umur-umur macam ni, dia kata saya simpan duit sikit. Ustazah, nanti kalau sakit pening besok, adalah duit nak berubat. Maksudnya kita ni menempah untuk kita tu sakit. Tu? Kita menempah, kita macam berniat, dia kata nanti sakit, nanti ada duit. Salah merancang. Tetapi kalau di sudut orang yang dekat diri dengan Allah, dia tak ada sifir macam itu. Kita memang ada sifir macam tu. Ya, perancangan, masuk ini untuk ini, untuk ini. Ya. Kalau kita renungkan bahawa mati itu pasti, ya, tak ada kita kata seminit 2 tertangguh. Sebenarnya kita tak adalah nak menyimpan-nyimpan berbenur. Tak adalah kita nak angan-angan yang panjang begini-begini. Tetapi dia lebih kepada fokus mengingati mati dan membuat persiapan untuk mati. Oh, cerita mati Ustazah. Selalu ustaz-ustaz yang datang ajar sini cerita seronok-seronok tak cerita mati cerita mati ya, selalu. Sebab dalam majlis inilah cerita matinya, dosa pahalanya, syurga nerakanya. Kalau pergi pasar malam, pergi mall, mana ada orang cerita pasal mati. Tu sebab disuruh masuk majlis ilmu. Untuk kita rasa dekat diri pada Allah, memuhasabah banyak benda. Ya. Jadi dah 5 tu saya beri secara umum macam itu, mudah-mudahan membantu untuk kita kenal diri kita. Jadi sekarang ini kita nampak orang itu solatnya 5 waktu elok. Ya. Tapi mulut dia masya-Allah hina orang, cerca orang. Dia kurang kat mana tu ya? Apa makanan yang tak sempurna yang diberi kepada apa tu? Yang nak menghina orang tu masuk kategori mana tu? Nafsu kan? Jadi dia kena, orang yang macam tu kena banyak istighfar, kena banyak bertaubat, kena banyak ingat mati. Barulah dia tu nanti tidak. Kalau setakat sembahyang, soal macam itu makanan roh. Ya, untuk jadikan baik betul 5 tadi dah dapat ya, 5 tadi tu mesti buat. Ya, diberi makan seeloknya. Masya-Allah. Kita sekarang bermasalah kita nafsu kita itulah. Ya, susah kita nak didik agar ingat mati untuk istighfar. Itu antara punca utama. Selain daripada hati yang berbolak-balik ditampung dengan amalan-amalan sunat. Iaitu makanan dia. Boleh? Boleh ya perempuan? Alhamdulillah. Jadi sekarang ni kita pergi pada yang tadi saya kata saya nak rumuskan bagaimana solat kita tidak mencegah kita untuk daripada melakukan fahsyak wan munkar. Dia solat. Jadi dekat situ dah boleh kait dah. Ya? Dah boleh kait ke belum kalau kita ini masih lagi solat tetapi solatnya elok tapi masih tidak mahu menutup aurat dengan sempurna. Dia tutup aurat ketika keluar rumah je, tapi kalau orang datang elok dia togel dia. Tu mana tu? Makanan mananya tu? Ya, nafsu dia lah tu. Nafsu dia kata, kau tak payahlah pakai tutup-tutup aurat. Orang bukan kau keluar rumah pun dalam. Jadi dia tu tak kurang makanan untuk nafsu tak istighfar, tidak merenung bahawa benda tu dosa. Sama juga yang macam buat ketupat tadi tu. Tu yang dia kata
solat tetapi sama naik dengan buat benda kemungkaran. Ya. Masya-Allah, astagfirullahalazim. Okey, dah kenal diri kita dah. Jadi kita pun boleh, saya pun boleh tahu diri saya ni kadang-kala begini, mana kurangnya hari ni. Hari ni apa yang kurang makanan saya ni? Mungkin untuk nafsu saya kurang ingat mati. Saya tak istighfar banyak. Ya? Solat taubat pun tak buat. Mungkin kita mereview macam tu. Ini hati ni bolak-balik je. Nak tolong ke tidak nak tolong ke tak tolong orang susah ni. Ya, banyak orang minta derma macam-macam, nak tolong ke tak tolong ni. Hati tu berbolak-balik. Jadi makanan dia tadi, makanan untuk hati tadi, kita kata apa dia? Amal soleh. Antara yang amal soleh tadinya apanya? Banyakkan sedekah. Ya? Banyakkan baca Quran. Boleh? Nampak ya? 5 itu. Barulah kita boleh kenal diri kita. Ya? Kita ni tuan rumah, kita habis pukul berapa? Pukul 4 tu habis segalanya ke atau pukul 4 penceramah tu berhenti? Penceramah habis berhenti pukul 4. Maknanya tadi saya start pukul 3.45. Sekarang ni dah saya sebut tadi 2.45, sekarang 3.45, dah sejam dah saya bercakap. Okey, memang di mana-mana kelas saya pun saya memang beri masa sejam. Sejam je. Lepas tu kalau ekstra tu ada persoalan ke, begitulah. Jadi begitu begini nanti pukul 4 lah dia. Okey. Setakat yang saya lontarkan ini, kalau ada persoalan silakan. Ya, silakan. Ya. Ya, Was-was syak lah tu. Okey, dia Okey, menarik soalan tu. Kenapa dalam solat kita masih lagi lalai? Nah, itu dia punya short untuk dia tu. Ya, lalai maksudnya tak ingat apa yang kita baca, tahu-tahu dah habis solat aku. Fatihah yang kita baca tadi tak sedar pun. Tu sebab saya sebut tadi di awal, ya, apa yang kita lafazkan dalam solat kita mesti sedar. Khusyuk itu, nak bagi khusyuk kita mesti sedar apa yang kita sebut, apa yang penghayatan dia. Nak bagi sedar tu macam mana? Boleh ke dipaksa waktu dalam solat tu baru nak diberi? No, memang tak boleh. Dipaksa solat itu baru nak khusyuk, nak sedar, memang tak boleh. Jadi macam mana tu Ustazah? Maksudnya apa? Seharian kehidupan kita daripada bangun tidur, mesti kita khusyuk. Macam mana nak bagi nak khusyuk tu? Maknanya setiap masa dan ketika tidak boleh lalai dari ingat Allah. Walaupun dia bukan dalam solat. Guru saya yang mengajar, membimbing kami untuk solat sempurna, dia selalu sebut, ya, ustaz-ustazah yang diajarnya kami ni ustaz-ustazah. Ustaz-ustazah, kalau solat tak khusyuk, dalam solat bertunggang terbalik, tahu-tahu dah bagi salam je, cuba review. Hari ni berapa jam tengok WhatsApp yang melalaikan? TV tengok tak? Benda itu menyumbang untuk kita tidak khusyuk. Jadi maknanya seharian hidup kita 24 jam kita solat, kata satu solat tu 5 minit lah maksima. Kalau 5 waktu baru 5 kali 5 25 minit. 25 minit itu kita nak paksa diri kita ingat Allah dengan khusyuk, sedangkan berapa jam yang tolak nak tidur tu memang tidur sungguh. Memang tak ingat Allah langsung. Waktu kita sedar-sedar bangun tu, banyak benda lalai ke atau memang kita dekat dengan Allah. Sebab dia kata untuk kita khusyuk, dia daripada di luar solat itu mesti khusyuk. Di luar solat itu kita mesti dah dekat diri dengan Allah. Itu yang payah tu. Dia punya cabaran banyak. Ya? Ya, itu dia sudut lafaz kita kan. Tapi penghayatannya kita tak tahu pun kadang-kadang apa maksud astagfirullah tu. Betul? Astagfirullah tu maknanya kita maknanya kita macam okey, saya tanya puan, astagfirullah tu apa maksud dia? Minta ampun kepada Allah. Aku minta ampun kepadamu ya Allah. Jadi kita sebut tu sekadar di bibir ke atau penuh penghayatan? Itu yang ya.
Itu kita nak bawa penghayatan itu. Kalau memang penghayatan, memang itu payah. Perlu dia mujahadah. Itu yang saya kata tadi, antara cara dia, kita kenal diri kita, beri makan tu tadi tu. Amal soleh tu kena banyak. Ya, memang dah berperang lah mula-mula nak buat tu. Ya, dengan nafsunya. Nafsu memang, lepas tu syaitan pula. Gangguan syaitan tu memang banyak. Gangguan syaitan banyak. Okey. Ini dah target ni. Nak istighfar 100 kali. Nanti saya kata, kau ni lambat lagi nak mati. Kenapa nak minta ampun? Ada bisikan macam tu. Okey. Jadi semua tu perlu apa? Perlu mujahadah. Perlu diperjuangkan. Mesti dipaksa diri. Bukan senang-senang. Kita ni kan banyak relax je kan. Kadang-kadang banyak sembang-sembang benda yang tak ada kaitan dekat diri pada Allah. Benda tu menyumbang untuk kita itu dalam solat susah nak khusyuk. Gitu ke? Ya. Itu sebab zaman kita kanak-kanak, zaman remaja, lagi teruk hancur solat kita. Sekarang ni kita dah macam ni perasan dah, kita rasa tua dah kita kan, nak mati kan. Jadi kita pun cubalah nak fokus. Tapi susah juga. Sebab banyak sekeliling kita lagi yang tidak menyumbang macam-macam, menjadikan kita tidak boleh khusyuk dengan khusyuknya. Ya, memang bukan senang, ya, perlu mujahadah, perlu berperang dengan diri, minta pada Allah, doa jangan lupa. Doa pun kena minta, ya Allah. Pernah tak doa, ya Allah Tuhanku berilah aku khusyuk dalam solat? Pernah tak kirim doa pada sahabat-sahabat yang pergi umrah? Kirim doa agar doakan saya khusyuk solat. Tak ada. Selalu kirim apa? Suami saya bisnesnya jadi, anak saya lulus exam. Semua benda bentuk fizikal keduniaan. Tak ada kita minta tolong. Tolonglah doakan saya boleh khusyuk dalam solat. Tolonglah doakan agar iman saya ni mantap sehingga ayat-ayat saya. Itu kita minta tolong orang. Yang diri kita sendiri, doa kita apa? Banyak minta doa keduniaan. Ya, saya suka menggunakan perkataan ini. Kalau kita lebihkan akhirat, mengejar akhirat, dunia akan datang kat kita. Kena lebihkan akhirat itu. Doa banyak-banyak dekat dengan Allah. Ya. Ada apa puan? Tak ada. Okey. Boleh tak puan? Benda tu perlu mujahadah, perlu ada yang membimbing grup-grup ni. Buatlah. Kita kata ada apa, zikir-zikir munajat sama-sama. Kita buat kerana Allah. Jangan buat kita kata seronok-seronok jumpa kawan, ada alun-alun, ada apa? Yasinan yang marhaban. Bagus, itu puji-puji pada Rasulullah, memang bagus. Tetapi penghayatan itu, ya, perlu dimasukkan dalam diri kita. Okey, di sini yasinan kuat kan? Kalau di Johor kan? Marhaban kan? Jadi cuba hayati kata-kata yang kita alun itu. Itu sebenarnya untuk kita kenal Nabi. Bukan sekadar alun, seronok-seronok, tapi dekat. Kita sedih dengan perjuangan Nabi yang dibaling dengan batu segalanya. Kita mendapat nikmat iman dan Islam, lepas tu kita tak ada cabaran apa-apa. Lepas tu tiba-tiba kata kita masuk syurga, nak masuk syurga macam Nabi. Sedangkan kita hanya, mampukah solat kita yang tak seberapa itu terima atau tidak oleh Allah, dengan segala amal-amal yang lain itu kita pun tak tahu Allah terima. Tiba-tiba kita kata kita nak masuk syurga Allah. Ya, itu ini muhasabah untuk diri saya. Itu sebab pokok pangkal segala bendanya perempuan, hati mesti ikhlas kerana Allah. Itu dikaitkan dengan akidah. Kita percaya Allah itu segalanya. Tu dalam doa tadi tu, doa saya yang akhir tadi tu, yang ni kita banyak susah nak buat. Ya, Allahumma inna nas'aluka, sesungguhnya aku minta kepadamu ya Allah, ma qadaita lana, apa saja yang kau telah tetapkan kepada aku. Ya, apa ketetapan Allah kepada kita. Sekarang ni kita macam ini sakit ke apa benda, kita boleh terima tak? Kadang-kadang kita mengeluh. Kalau kita mengeluh seolahnya kita pertikaikan Allah, bahaya. Banyak yang kita perlu muhasabah dalam kehidupan kita ni. Kita kata kita beriman pada Allah. Kita kadang-kadang sebenarnya kalau kita diuji, kita sebenarnya kita longgar sangat dengan Allah. Ya. Jadi untuk sebelum saya tutup, ada 5 minit lagi perempuan, saya nak menyebut bagaimana indahnya Islam ni untuk kita. Dalam Islam ada segalanya. Dan setiap perilaku kita, segala kerja buat kita, semua dicatat. Semua. Dan akan didisplay, akan dipertontonkan segala kerja buat kita di akhirat nanti. Semua benda ada kaitan dengan agama. Semua ditunjuk. Kita lupa dah waktu zaman kanak-kanak kita remaja dulu buat apa. Tapi dah ditulis. Rakib dan Atid. Dah ditulis.
Jadi jangan sama sekali kita merasakan apa yang kita buat seharian itu tidak ada hubung kait dengan agama. Segala benda baik, semua ada kaitan, semua akan ditulis. Hatta perempuan, nasiblah negeri Johor. Besok kena mengundi. Perempuan kena mengundi esok. Ya, apa perempuan nak sebut, apa perempuan nak pangkal, semua dicatat. Jangan kata ini tak ada hubung kait dengan akhirat. Ada. Kan saya dah sebut tadi, Islam tu indah, segala kerja buat kita ni dicatat. Perempuan nak pilih siapa, terpulang. Tapi dalam Allah punya tu dia semua ada. Ya, Allah tahu bahas segalanya. Jangan kita rasakan tidak ada hubung kait dengan agama, dengan Allah. Pangkalnya saya nak sebut penghujung ini, ya, apa saja yang kita buat, pastikan benda itu memang dekat diri kepada Allah. Ataupun kumpulan mana perempuan nak sokong ke, mesti pada kumpulan yang nampak dekat diri pada Allah. Jangan kita kata, oh tak adalah, ini tak ada hubungan dengan, ada. Mesti ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ditanya nanti. Masya Allah. Kalau nak dibahaskan benda-benda yang berkaitan dengan kepimpinan ini, sangat banyak perempuan ayat Quran. Kita baca Quran, 6,236 ayat itu, banyak cerita pasal kepimpinan. Disuruh pilih pemimpin macam mana orang ni. Nanti di akhirat nanti dah masuk dalam neraka. Ya, kita sebagai pengikut, kita argue pada pemimpin, kata, kau buat aku kenapa ni, aku tak suruh kau sokong aku tu, tapi dah semua dah masuk dalam tu, salah menyalah. Itu dipanggil besok masing-masing nak lepas diri. Aku tak suruh kau ikut aku pun. Itu semua ada cerita dalam Quran. Jadi jangan kita baca Quran tapi kita tak faham dan kita tak rasa bahawa benda tu ada kaitan dengan kehidupan kita. Ada semuanya. Sebab Islam itu sempurna, semua ada dalam Quran. Ya, Quran dan hadis semua ditunjukkan. Sebab itulah kita rasa bersyukur menjadi seorang Islam yang di dalamnya ada segalanya, tetapi mungkin kita tak nampak disebabkan kita tak nampak kehebatan kenyataan Islam itu disebabkan kekangan yang pelbagai, sama ada daripada diri kita ataupun sekeliling. Ya, makanya kita sebut, kita syukur, jaga iman kita, ya, jaga Islam kita supaya tidak terbatal. Jaga kata-kata kita dalam apa keadaan pun. Dalam tambahan dalam suasana perempuan yang terlibat mengundi ni, jangan sebarang cakap, jangan sebarangan apa, bimbang. Sangat-sangat bimbang boleh menjejaskan iman. Ya, wallahu a'lam. Yang baik semua daripada Allah. Saya minta maaf, ya, ada terkasar bahasa, perkongsian. Kalau yang baik itu ambillah, kalau yang tak baik itu yang perempuan tak suka, ya, saya minta maaf. Ya, mudah-mudahan ada rezeki kita bertemu lagi. Tetapi kalau perempuan ingin mengikuti kelas online saya, ya, saya biasa Lina ada dia punya link, yang kelas online tajwid saya tu. Saya bukan sekadar belajar tunjuk contoh tajwid, saya ulas juga macam mana sebutan bacaan dalam solat, ya. Kita ulas semua dan tazkirah. Setiap hari saya buat puan-puan setengah jam, setiap hari setengah jam. Ya, setiap hari setengah jam. Jadi dialu-alukan untuk kita sama-sama berada dalam taman-taman syurga. Ya, taman syurga online. Wallahu alam. Ya. Ya, okey. Hari cuti sekolah ni saya buat pukul 8. Mula pukul 8 pagi. Kalau waktu saya sekolah, saya buat petang. Pukul 6 suku. Ya, sekarang ni cuti sekolah saya buat 8 pagi lah. Okay. Setiap hari setengah jam. Tapi saya buat setiap hari. Ya, setiap hari saya buat, dan dalam tu pun kadang-kadang dia tak boleh masuk setiap hari, tapi saya akan ulang. Alhamdulillah dah hampir setahun. Ya, jadi kita perlu ambil peluang dalam waktu kita kata menggunakan media sosial untuk kita dekat diri pada Allah, untuk kita review kesalahan bacaan kita, apa yang boleh ada orang yang bimbing kita. Itu tujuan saya. Ya, jangan tanya saya bayaran berapa. Memang saya dah tulis dekat iklan tu, tidak ada sebarang komitmen apa-apa, bawa hati dan keikhlasan dan tekan link. Itu dia saya punya tagline saya. Bawa hati dan kemauan, tekan link. Masuklah. Ya. Wallahu alam. Jadi kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah Encik.